Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya dan keizinannya dapat saya menyempurnakan latihan industri ini dengan jayanya. Terima kasih saya ucapkan kepada penyedia dan guru-guru yang berada di Taska kerana banyak memberi dan membantu saya. Saya berasa gembira latihan industri ini bermula dengan baik dan berakhir dengan jayanya dengan sempurna, membantu saya sepanjang kes dijalankan. Saya telah menjalankan latihan industri ini di Taska Al-Ulum Bukit Setongkol, Kuantan. Kanak-kanak yang saya telah kaji ialah Aira Medina binti Azwan, iaitu berumur 2 tahun. Perkembangan bahasa aktiviti yang sesuai dengan kanak-kanak dalam perkembangan bahasa ialah berlakon atau meniru perwatakan seseorang. Aira ini merupakan seorang kanak-kanak yang sangat peta berbicara. Malah dia juga ingin mencuba sesuatu perkataan yang baru dan dapat bertindak balas terhadap bahasa yang digunakan oleh orang sekeliling mereka. Okey, untuk bahasa yang digunakan oleh Aira, sekiranya dia berjaya menyebut sesuatu perkataan di mana perkataan itu sering didengar atau perkataan yang berulang-ulang. Aira ini minat kepada cerita kartun iaitu Didi dan Frank. Dia suka mengikut apa yang Didi and Frank itu kata. Contohnya lagu Bingo. Aira juga boleh menghafal beberapa rangkap perkataan di dalam cerita Didi and Frank, iaitu contohnya Hai Ana. Aira juga dapat bertutur, mengeluarkan bunyi dan dapat meniru apa yang diperkatakan di dalam cerita Didi and Frank. Oleh itu Aira ini juga suka dilayan atau dimanjakan. Dia juga selalu berpaut pada seseorang. Melalui perhatian dan kajian yang saya telah lakukan kepada Aira ini, saya mendapati Aira seorang kanak-kanak yang boleh dapat memperkembangkan bahasa dia. Dia dapat berkomunikasi dengan baik. Selain itu, Aira amat gemar bertanya mengenai sesuatu yang ingin dia tahu. Selain itu, pelibatan dalam komunikasi bersama rakan-rakan di dalam kumpulan yang kecil. Aira pandai menuturkan sesuatu perkataan yang dikira sebagai kebolehan komunikasi yang baik. Perkataan yang dituturkan oleh Aira kurang jelas, tetapi dia dapat memperkembangkan bahasa dia dengan baik dan bertutur dengan baik. Melalui kajian ini, dapat saya simpulkan bahawa perkembangan bahasa dan komunikasi Aira berkembang dengan baik dan sesuai dengan peringkat umurnya. Oleh itu, kanak-kanak ini dikategorikan sebagai kanak-kanak yang normal dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Okey, perwatakan individu. Semua kanak-kanak mempunyai perwatakan yang berlainan dan mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kanak-kanak juga mempunyai perwatakan yang boleh mempengaruhi emosi mereka. Aira juga seorang kanak-kanak yang peramah terhadap orang sekeliling. Dia suka bertanya khabar, suka mengetahui keadaan orang tu. Dia juga seorang yang sangat manja. Kerana dia anak tunggal, tidak ada adik-beradik, jadi dia dapat kasih sayang yang cukup oleh ibu bapa mereka. Okey, dia suka mendapatkan perhatian daripada cikgu. Dia juga seorang yang dapat menerima apa semua aktiviti yang dilakukan bersama rakan-rakan. Aira juga sangat baik terhadap kawan. Dia juga dapat menerima arahan dengan baik. Contohnya kalau cikgu suruh dia beratur, dia akan beratur. Dia dapat mendengar arahan dengan baik. Okey, di samping itu, pada tahap perkembangan kanak-kanak, dari segi fizikal, Aira sangat aktif bermain. Dia sangat suka melakukan aktiviti yang diberi oleh cikgu. Dia dapat menyelesaikan
semua aktiviti tersebut. Dia juga dapat menggunakan semua perkembangan motor halus dan motor kasar dia. Dia dapat menggunakan semua psikomotor halus dan kasar dia dengan baik. Okey, jadi aktiviti yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Okey, dari segi perkembangan sosial, Aira sangat ramah. Dia suka bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka, rakan-rakan sebaya dia. Dan dia juga manja dengan guru yang berada di taska, dan dia suka mendapat perhatian daripada guru. Jadi proses pembelajaran tu kurang lancar kerana dia akan memberontak jika guru tidak beri perhatian kepada dia. Dari segi emosi, Aira mempunyai emosi yang dapat mempengaruhi persekitaran dia. Contohnya, dia suka memukul kawan dia jika kawan-kawan dia mengganggu dia ketika bermain. Contohnya, mengambil barang mainan Aira, dia akan memukul kawannya jika mainan itu diambil oleh rakan lain. Okey, selain itu Aira perlu dibendung agar tidak berubah menjadi agresif. Jika kawan-kawan dia mengambil mainannya, dia akan menangis dan merajuk. Okey, guru perlu memujuk Aira supaya tidak menangis dan melakukan aktiviti yang diberi oleh cikgu. Okey, dari segi kognitif, Aira seorang kanak-kanak yang suka melakukan aktiviti dan suka bertanya terhadap apa yang di sekeliling dia. Dia juga seorang kanak-kanak yang sangat cerdas. Jika kita tidak menjawab pertanyaan dia, dia akan bertanya lagi supaya dia dapat jawapan yang dihendaki. Okey, dari segi bahasa, Aira dapat bercakap menggunakan perkataan yang baru. Dia dapat menggunakan perkataan yang mudah dengan baik dan mudah difahami oleh saya, guru dan rakan-rakan sebaya mereka. Okey, aktiviti dan cara pembelajaran Aira di sekolah. Dari segi kognitif, Aira dapat membuat aktiviti yang dapat merangsang minda dia. Contohnya bermain puzzle yang besar tu. Ketika cikgu memberi dia bermain, Aira dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, dia dapat melekat puzzle mengikut gambar yang diberikan. Okey, emosi Aira dapat meniru perwatakan seseorang itu macam yang saya cerita tadi, macam Didi and Friend. Dia dapat meniru apa yang diperkatakan dalam cerita Didi and Friend. Okey, dari segi fizikal, Aira dapat melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan pertumbuhan dia seperti berlari, melompat, menyepak bola, menangkap bola. Dia juga sangat aktif bermain. Oleh itu, sesi pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Dari segi bahasa, Aira mudah difahami. Dia menggunakan perkataan yang mudah untuk cikgu dan rakan-rakan sebaya dia faham apa yang diperkatakan. Dia juga banyak mendapat maklumat yang berada di sekeliling dia sebelum pada usianya lah, sesuai dengan usianya. Perkembangan positif Aira, dia dapat belajar apabila orang sekelilingnya menyokong dan membantu dia dalam pembelajaran jika dia tidak dapat melakukan sesi pembelajaran dengan baik. Kerjasama guru dan ibu bapa. Okey, ibu bapa Aira ini sangat peramah. Dia sangat suka berkongsi maklumat apa yang Aira buat di rumah. Oleh itu mudah untuk guru kaji Aira ini. Ibu bapa Aira sangat memberi perhatian kepada Aira ketika berada di rumah. Contohnya, ibu bapanya memberi kerja atau
melakukan aktiviti dengan Aira. Jika pada musim cuti sekolah, guru selain itu guru dapat memberikan pendedahan terhadap aktiviti yang dapat meningkatkan pertumbuhan Aira seperti penerakaan alam semula jadi. Dari aktiviti ini, Aira dapat berkembang dengan baik dan dapat mengetahui apa yang berada di sekeliling dia dan mendapat maklumat yang banyak. Oleh itu, Aira dapat melibatkan diri dia dalam semua aktiviti yang dilakukan dengan baik, dengan lancar. Cabaran dalam proses pembelajaran. Aira ini mempunyai sikap yang cemburu terhadap rakan jika guru lebihkan rakan kepada dia. Contohnya, ketika bermain, guru lebih memberi perhatian kepada kawannya. Dia akan melakukan sesuatu yang luar kawalan, contohnya di muka kawan dia. Dan ketika itu kita perlu dapat mengatasi masalah yang dia hadapi. Contohnya proses pembelajaran daripada pembelajaran dapat belajar dengan lancar, nanti ada gangguan. Aira juga perlu diberi perhatian. Jika dia tidak diberi perhatian oleh guru, dia akan merajuk dan menangis. Oleh itu, guru perlu lebih pandai dalam mengawasi tingkah laku Aira ini. Cadangan untuk membentuk persekitaran yang baik ialah pendidik perlu memastikan suasana pembelajaran ceria, berwarna-warni dan pencahayaan sangat baik. Selain itu, pendidik perlu menerapkan persekitaran luar yang lebih kerap dan mesra alam kerana Aira ini suka kepada sesuatu yang baru yang dapat meningkatkan pengetahuan dia. Selain itu, persekitaran yang berwarna-warni dapat menarik minat Aira untuk belajar, dan percayaan yang baik dapat memberi Aira merasa gembira ketika melakukan aktiviti. Kesimpulannya, setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berbeza. Keluarga dan yang mengambil berat terhadap Aira dapat memberi pertumbuhan Aira yang baik ketika berada di rumah dan sekolah. Dapat juga menerapkan tingkah laku yang positif dalam diri Aira dan mencegah Aira daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Pendidik perlulah mengetahui kelemahan dan kelebihan sesuatu murid tersebut. Sokongan dan dorongan terhadap kanak-kanak dapat membentuk mereka ke arah yang lebih baik dan dapat memberi mereka keyakinan diri dan sikap yang baik yang perlu diberikan kepada mereka. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia dan guru-guru yang berada di Taska kerana membantu saya dalam menyelesaikan kajian kes ini.